Mai. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, dalam negara demokrasi berparlimen, mana-mana sahaja, kita mempunyai hak untuk memuji titah diraja, dan kita mempunyai hak untuk mengkritik dan menganalisa titah diraja. Pada permulaan sesi ini banyak kontroversi yang timbul disebabkan hal ini, dan saya ingin memberi penerangan supaya isu ini tidak ditimbul-timbulkan lagi pada sesi yang akan datang, kerana ia percubaan untuk mengelirukan rakyat. Soalnya Tuan Speaker, siapakah yang bertanggungjawab untuk titah diraja? Dan saya membaca daripada, dengan izin Tuan Speaker, An Introduction to the Constitution of Malaysia oleh Tun Muhammad Sufyan bin Hashim, iaitu bekas Lord President negara kita. Dan beliau menyatakan dengan begitu jelas, yang di Pertuan Agong on formal occasions such as the opening of Parliament addresses Parliament by reading the policy speech of the government of the day. Ini Tun Sufyan. Tetapi persepsi yang amat tidak baik, Tuan Speaker, telah diberikan oleh pemimpin Barisan Nasional dan juga wakil rakyat mereka, bahawa dengan menyoal dan mendebat dan menyatakan bahawa titah diraja itu adalah tanggungjawab Barisan Nasional, maka pembangkang itu tidak taat kepada raja. Ini adalah salah satu tohmahan yang amat serius dan mengelirukan rakyat. Saya juga merujuk kepada Wade and Bradley classic text, dengan izin, constitutional law, di mana dinyatakan the speech for which the cabinet is responsible announces in outline the government's plans for the principal business of the session, dengan izin Tuan Speaker. Jadi bermakna, Tuan Speaker, langsung tidak ada isu mengenai siapakah yang bertanggungjawab bagi titah diraja. Dan ini adalah cara di negara demokrasi berparlimen, dan ini perlu difahami. Yang menakjubkan adalah inilah sistem yang kita telah amalkan sejak tahun 1959 lagi, sejak parlimen pertama, sejak yang di Pertuan Agong yang pertama memberi titah diraja yang pertama, 12 September 1959. Yang kedua, Tuan Speaker, adalah mengenai titah diraja yang telah dibacakan. Kandungannya, sepatutnya kandungan titah diraja adalah mengenai polisi, plan dan rancangan kerajaan bagi sesi yang akan datang, bagi tahun yang akan datang, dengan izin, legislative program. Tetapi apabila kita melihat titah diraja kali ini, ia mengandungi kebanyakannya kritikan tersirat terhadap pembangkang dan melaung-laungkan pencapaian kerajaan Barisan Nasional. Tuan Speaker, ini bukanlah tujuan. Ini bukanlah tujuan Tuan Speaker, penjelasan. titah diraja. Ya, saya Glugo. Padang Serai. Ya. Setujukah Padang Serai kalau saya katakan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang juga membuat perkara yang sama, mengarang teks untuk Tuan Yang Terutama Tun dan dibaca oleh Tuan Yang Terutama Tun, dan mana teks itu juga menerangkan tentang segala yang telah dibuat oleh kerajaan DAP di sana, dan juga memberikan kata-kata sinis kepada kerajaan pembangkang Barisan Nasional. Jadi Padang Serai setujukah bahawa apa yang Padang Serai sebutkan tadi juga perkara yang dilakukan sendiri oleh Pakatan Rakyat? Terima kasih. Tuan Speaker, jawapan yang mudah sahaja. Apa yang dikatakan tadi, saya percaya kerajaan negeri Pulau Pinang tidak meletakkan di dalam titah diraja
isu-isu yang amat kontroversi di negara seperti keputusan pilihan raya umum ke-13 di mana Kerajaan Barisan Nasional memasukkan itu juga di titah diraja dan menimbulkan isu itu dan meminta semua rakyat untuk menerima keputusan pilihan raya umum ke-13. Tidak betul, langsung tidak menuruti prosedur dan tradisi demokrasi berparlimen untuk memasukkan perkara yang kontroversi ke dalam titah diraja. Ini dengan izin Tuan Speaker adalah basic. Apa tu? Basic. Minta sikit, Ya. boleh? Minta laluan. Ya sila Padang Besar. Lepas ni. Oh tak, Saya sikit tak diberi laluan. Sikit saya tak bagi laluan. Baca peraturan mesyuarat, saya tak bagi laluan. Tak bagi laluan, sila Sikit, duduk. Baca peraturan mesyuarat, saya tak bagi laluan. Lepas ni. Tuan Speaker, mengenai kandungan titah diraja. Saya tadi sebelum dicelah tadi menyatakan mengenai kandungan iaitu program legislatif dan sebagainya. Bukan apa yang dilakukan. Dan ini juga jelas. Tadi saya baca bahawa mesti ada legislative program bagi tahun yang akan datang. Kalau kita lihat titah diraja, dan ini penting Tuan Speaker, kerana ini adalah outline program untuk membolehkan kita di Dewan Yang Mulia ini untuk mengkritik, menganalisa dan berdebat mengenai plan kerajaan untuk tahun yang akan datang. Ini adalah basis demokrasi kita. Jika tidak ada fakta di dalam titah diraja, jika kerajaan tidak menyatakan apakah itu bil dan sebagainya secara outline, dengan izin, secara outline, dan satu perdebatan yang bermakna, dan ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk demokrasi kita. Dan saya juga ingin merujuk kepada titah diraja yang pertama oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama daripada Hansard 12 September 1959 sebab selepas Merdeka, Legislative Council dengan izin masih ada sehingga Jun 1999. Selepas itu titah diraja pertama 12 September 1959 dengan izin saya baca daripada Hansard. The formal, ini yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong, the formal statement of the future policies and objectives of our government made by us as head of state in the presence of all members of the legislative authority. Jelas apakah yang future. Jadi dan kalau kita banding dengan di Westminster Queen's Speech Mei 2013, hampir 30 item individu, iaitu bil untuk ini, bil untuk membawa perubahan ini, bil untuk membawa banyak yang telah disenaraikan. Dan itu yang perlu dibuat. Saya timbulkan perkara ini, Tuan Speaker, supaya ada perubahan, supaya perkara ini direkodkan di Hansard, dan supaya menteri-menteri yang tidak ada pada petang ini, supaya menteri-menteri mengambil, menteri kabinet mengambil notis supaya perkara ini tidak berulang. Kerana seperti saya kata, ia adalah tanggungjawab kabinet. Tuan Speaker, di dalam titah diraja, saya sentuh sekarang mengenai perkara penting yang tidak disebut di dalam titah diraja. Di dalam titah diraja, kita sebenarnya mahu lihat apakah tindakan yang akan diambil mengenai satu isu yang begitu merunsingkan dan telah mengecewakan rakyat negara ini. Dan itu adalah isu mati dalam tahanan polis atau mati di lokap. Saya lihat bahawa langsung tidak ada menyebut mengenai perkara itu oleh pihak kerajaan. Tidak ada jawapan. Dan kita semua mengharapkan bahawa IPCMC akan ditubuhkan. Sekali lagi, tidak ada apa-apa yang dinyatakan di dalam titah diraja mengenai IPCMC. Penjelasan. Padang Serai Tasik Glogor. tahu tak? Ya, saya minta laluan. Tasik Glogor sekejap ya. Tadi dah Okey. dah celah. Saya Duduk. Tasik minta Glogor. laluan saya ni betul. Tasik Glogor 35 peraturan, sekejap duduk ya. Ni Padang Serai nak bagi laluan Tasik Glogor. Tak bagi dah sekali. Sila. Okey. Jadi Tuan Speaker, mengenai isu mati dalam tahanan di lokap,
saya ingin dengan segera menyatakan kepentingan saya, walaupun kes-kes ni saya ambil secara pro bono, bahawa saya adalah peguam di dalam kes Kugen. Ya, itu adalah kepentingan saya dan saya menyatakannya. Dah keputusan, dengar dulu. Jadi Tuan Speaker, di dalam ucapan tidak disebut, tetapi beberapa hari yang lalu, keputusan yang jelas telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menyatakan bahawa Ketua Polis Negara terlibat di dalam menutup kes Kugen. Ini bukan saya kata. Walaupun saya kata begitu sejak 2009, akhirnya Hakim Mahkamah Tinggi pun menyatakannya selepas perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi. Dan juga Hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa Ketua Polis Negara dan anggota tinggi di PDRM terlibat di dalam, dengan izin Tuan Speaker, misfeasance in public office. Apa makna itu? Maknanya Point of order. Ya, Betul sila, lah. kena Isu ini masih di mahkamah sebab kerajaan Isu. ada lagi usul untuk Isu. apel. Sebagai seorang peguam, dia tidak boleh bawa usul ini sebab dia prejudis dan tidak boleh, harus diberhentikan. Sub judice. Suruh dia berhenti, jangan beri dia ucap lagi. Masih dalam rayuan. Dua-dua